Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan bilal, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni Allah izinkan sekali lagi kita berada dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini, menyambung kembali pengajian kita yang telah kita mulakan berapa lama, tak tahu berapa tahun dah. Ini kitab yang kedua yang kita baca. Yang pertama kita dah baca secara sedikit 3 dan 4. Kemudian kita baca yang ini pula. Mudah-mudahan kita dapat panduan-panduan untuk membantu kita dalam kehidupan, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Apa yang kita buat betul ikut kehendak Islam. Kerana kita kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat kena ikut cara Islam, baru dikira sebagai amal soleh. Setelah kita beriman, kita hendaklah beramal soleh. Arti beramal soleh itu kita buat apa saja tindakan kita, apa saja aktiviti kita, apa saja kelakuan kita, mesti berdasarkan cara Islam. Tak boleh buat lain daripada cara Islam, kerana Tuhan tak terima. Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 85, apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, berniaga tak ikut Islam, akhlak tak ikut akhlak Islam, menurut kenara tak ikut Islam, nikah kahwin tak ikut Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima kalau tak ikut cara Islam.
Sedangkan benda itu orang kafir buat juga. Kita semayang, orang kafir pun semayang juga. Ya, kita nikah kahwin, orang kafir pun nikah kahwin juga. Kita kenduri, orang kafir pun kenduri juga. Kita berhiburan, orang kafir pun berhiburan juga. Tapi cara mereka itu tak terima ritual, tak ikut cara Islam. Nah, dan di akhirat nanti mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang yang rugi kemana perginya? Tak lain tak bukan neraka lah, itu orang rugi. Kita tak nak masuk neraka. Kita nak jadi orang yang untung, tak rugi. Kita nak masuk syurga. Jadi kena ikut cara Islam. Cara nak ikut Islam mesti yang mula-mula beriman dulu. Bila beriman ikut Islam, baru Allah terima. Ikut itu nak betul. Ya, itu nak betul juga. Sembahyang nak betul, puasa nak betul, apa saja baca Quran nak betul, baru diterima. Dan diterima, diberi pahala dan diberi ganjarannya tak lain tak bukan ialah syurga. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih lagi membaca bab wudu. Minta maaf ni kita wudu rugi. Sudah subuh dulu, kita tajuknya bab wudu. Jadi malam ni nyambung lagi. Tajuknya tu mana yang banyak. Tapi walaupun kita macam remeh-remeh di benda wudu ni, tapi ini penting. Kerana bila nak sembahyang mesti ada wudu. Dan kita ambil wudu tu mesti betul. Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan panduan-panduan yang didatangkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca sedikit fadilat wudu dulu. Dulu dah baca dah. Malam ni sambung lagi. Ya. Siapa ada kitab buka muka surat yang Rumi yang 64. Yang Jawi saya tak bawa, tak lupa nama yang Jawi. Dia kan lupa nama yang Jawi. Ini yang Rumi tu, Pak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dengar perkataan Nabi apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jawab, sengaja tak siap nak jawab, orang tu dikira apa? Dikira apa? Kedekut, bakhil, tangkap jerin, tarik hidung, masin. Orang mengajar kata apa? Sikit. Orang mengajar lah. Ini orang mengajar ni tau. Nak mengajar sikit bahasa orang mengajar. Sikit, kedekut. Jadi bila dengar je perkataan Nabi dibaca, kita disebut, kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu juga. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddon ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, dia ada wuduk tapi ambil lagi wuduk. Itu yang wuduk atas wuduk. Masih ada wuduk, ambil wuduk lagi. Cuma kalau tidak diselangi dengan semayang, hukumnya makruh. Kalau diselangi dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menggunakan wuduk, tak ada makruh. Dia dah ambil wuduk, baca Quran, pegang Quran, baca ambil wuduk lagi, itu dapat 10 hasanat, 10 kebaikan. Tapi kalau ambil wuduk, betul pergi ambil wuduk sekali, itu hukumnya makruh. Apa arti makruh tu kan? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Jangan jual dengan makruh. Tak lah makruh. Tak lah makruh. Padahal benda haram pun katanya makruh juga. Jadi itu dia ya. Jadi mengambil wuduk atas wuduk tu. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, yakni tajdidul wuduk. Tajdid itu membaharui. Tajdidul wuduk. Nescaya di surat baginya 10 kebajikan, 10 kebajikan, 10 pahala, 10 pangkat. Tinggi tu, satu tu. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, antara satu pangkat dengan satu pangkat tu 500 tahun perjalanan. Kalau 10 apa? 10 kali 500 tahun. Itu pangkat. Bukan jangan pandang remeh tau. Dapat 10 hasanat, 10 kebaikan. Itu mengambil wuduk atas wuduk. Walaupun ada wuduk, hanya kejapnya ada wuduk belakang, tak batal lagi. Kemudian bila masuk waktu, dia ambil sekali lagi. Kalau dia dah semayang, tak apa. Dah pegang Quran, tak apa. Dah batal, wajib ambil pun. Ini belum batal lagi. Itu
Itu wuduk atau wuduk ya. Nescaya disurat baginya 10 kebajikan. Dan sunat. Apa arti sunat? Ambil pisau potong ya. Nah, itu kan. Itu bersunat. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu arti sunat ya. Kedudukannya elok buat. Serupa dengan makruh tadi. Jangan jual nama sunat tu. Ini benda ngapun ada sunat tak wajib ni. Lalu tak buat. Dia banyak tempat yang tak buat benda-benda sunat ni. Saya ngajar banyak tempat dah tau. Ada tempat tu qabliyah maghrib tak ada. Lepas azan terus dia qamat ni. Ada tu masjid. Susah kapur mana Jangan tanya apa, jangan cari sampai cari. Lepas azan terus qamat saja. Tak ada qabliyah maghrib, tak ada. Sembahyang tak ada. Tok imam pun tak ada buat apa itu. Tok bilal pun terus apanya? Qamat saja. Sedangkan hukumnya ghair muakkad. Memang tidak muakkad, ghair muakkad. Tidak muakkad tapi hukum sunat. Sunat dapat pahala ke tak? One more time, sunat dapat kata dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa tak buat? Bila saya tanya tak jawab. Sekarang ni alhamdulillah. Dengar dia cakap saya begitu. Lepas tu datang seorang. Datang kawasan masjid tu. Pengurusinya datang. Kami dah buat qabliyah maghrib dah. Alhamdulillah kata saya. Banyak yang apa bila sunat tu dah duit bila sunat kau wajib. Begitu juga lepas haji. Kadang-kadang ustaz tu telajar. Ngajar. Telajar waktu. Udahlah lama masanya 15 minit ke setengah jam ke lepas tu. Udah tampil dia tanda azan. Tanda azan. Terus qamat aja. Udah lambat ni. Nak ke mana? Sini alhamdulillah tapah ni saya dah ngajar lama di sini tau. Memang ada azan. Walaupun udah lambat. Alhamdulillah. Kawasan tapah ni mana-mana pun surau-surau apa ni Bukit Ilah tu ada azan. Tak ada terus qamat dia. Bila dia qamat aja tuan-tuan dan puan-puan, azan tak ada. Nombor 1 tak ada sembahyang sunat qabliyah isyak. Nombor 2 tak ada zikir ketiga lepas sunat qabliyah isyak tu. Nombor 3 tak ada apa? Tak ada orang jawab azan. Semua merupakan pahala tu. Ya orang azan sunat jawab dah. Sunat jawab. Boleh sembahyang dia. Tak ada doa lepas azan. Sikit banyak-banyak benda-benda sunat yang tinggal. Jadi tapah ni alhamdulillah. Dari dulu lagi dah. Dari zaman pengurusi yang dulu pun begitu juga. Alhamdulillah. Saya sokong tu ya. Ada tempat-tempat tu tak nak. Terus qamat je. Qamat je lah. Bila qamat betul lah. Tak ada siapa yang nak sembahyang sunat. Tak ada siapa yang nak jawab azan. Tak ada azan apa nak jawab. Jadi begitu juga wuduk ni kan. Dapat 10 kebajikan. Dan sunat tajdidul wuduk jika sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Maka jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang dahulu itu, maka tiada sunat. Tiada sunat tajdidul wuduk. Artinya kalau tak ada sunat artinya tak ada sunat artinya makruh lah. Bila tak ada sunat makruh, lawan sunat tu makruh. Kita nak makruh. Kita nak yang sunat dapat pahala. Bila kita buat yang sunat, Allah akan kasihkan dia. Bila Allah kasihkan dia, Allah akan pimpin segala anggotanya. Matanya Allah pimpin daripada maksiat, telinganya Allah pimpin daripada maksiat, lidahnya Allah pimpin daripada maksiat, tangannya dipimpin daripada maksiat, kakinya dipimpin daripada maksiat, dan kemaluannya juga dipimpin. 7 anggota tu Allah pimpin. Tak nak. One more time. Tak nak. Atas buat yang sunat-sunat tu. Nanti bila kumpul pahala yang sunat kumpul sekali, di akhirat besok ada neraca besar-besaran, daging besar-besaran. Akan ditimbang pahala dan dosanya.
Ada 2 daun. Satu daun letak pahala, satu daun letak dosa. Mana berat? Kalau berat pahala, sentiasalah berada dalam keredaan Allah. Ya. Tak pernah dengar ayat tadi. Surah Al-Qari'ah hujungnya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga, Allah redha. Nak nikmat, Allah redha. Nak apa? Kegembiraan, Allah redha. Nak lepas dari neraka, Allah redha, tak masuk neraka. Nak makan, Allah redha, ada makanan dalam syurga. Nak bidadari? Ya, orang lelaki tak bidadari dah. Siapa tak nak angkat tangan? Semua orang tak bidadari. Allah redha, dapat bidadari. Di syurga besok, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan lah, bagi syok sikit orang tuan-tuan ni. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling sikit, dia dapat berapa orang bidadari? Tekalah, berapa orang? 2, 3. Paling koman 72 orang bidadari. Ini ada dalam kitab ni. Bukan saya nombor. Dan saya sedikit ada baca tu. Ya. Dah habis dah, tuan dah tamat dah pun. Bab syurga tu. Dan ini pun lambat lagi ni cerita bab syurga ada lagi baca. InsyaAllah. Kita apa Jawharul Ma'hum ni. Paling kudi, paling koman, paling koyok, dia dapat berapa bidadari? 72 orang bidadari. 72 you know. Not 2, 72. Kata dia balik tabi'ah tidak ketemu buku. Banyak minum madunya. Dia mesti syurga dia. Tak ada muka kan? Haji Mai, muka tak? Dalam anu tu. Orang ngangguk tu. Tak ada. Tak patut ngelin. Tak ada cemburu. Ya. Mereka tak ada cemburu. Kenapa? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu di hati mereka. Dia seronok, lagi ramai, lagi seronok, lagi ramai, lagi seronok, lagi ramai, lagi seronok. The more the merrier. Lagi ramai, lagi seronok. Itu paling common 72 tu tau. Yang tera-tera tu macam Tok Imam tadi, Tok Ustaz ni, tak tahu tak berapa ratus ada ni, berapa ribu mau. Tok Bilal, Haji Mai ni tak tahu tak berapa ratus. Dan sebagainya. Pentadbir masjid pun kita tak tahu. Macam Haji Firdaus tak tahu berapa ratus dari apa ni. Kerana dia menyusun apa? Program-program masjid. Itu dia. 72. Itu dia antara fazilat orang yang mengerjakan benda-benda yang sunat. Jadi boleh sunat hukumnya memperbaharui wuduk ya, walaupun dah ada wuduk. Itu panggil dalam bahasa kitabnya tajdidul wuduk. Dahulu maka tiada sunat dia tajdidul wuduk kalau tu belum sembahyang atau belum melakukan perkara yang menggunakan wuduk. So ada sembahyang atau apa, pegang mushaf Quran sebagainya. Itu dia tak ada sunat, makruh ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada Nabi sini, saya saja sebut je. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wala udula liman lam yazkur ismallahi alaihi. Artinya tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk. Sampai sembahyang tak ada wuduk tak sah, malahan hukumnya haram. Haram melakukan perbuatan sembahyang kalau dia tak ada wuduk. Ya. Contoh apa? Contoh tu imam. Ini tu imam ya. Dia lepas salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun kentut. Ada wuduk ke tak ada? Ada wuduk ke tak ada? Tak ada wuduk tau. Ketika itu haram dia salam kali kedua. Dengar apa cakap saya ni? Kalau dia sudah salam yang pertama, tiba-tiba pot, haram dia salam yang kedua. Kenapa? Kalau dia salam kedua, dia membuat perbuatan yang perbuatan dalam sembahyang sedangkan dia sudah tidak ada wuduk. Ada orang katakan baca sembahyang, tak ada. Saya baca kitab tak ada yang kata wuduknya.
Ada orang kata, ustaz mana kata begitu? Batal sembahyang ni. Sebenarnya tak batal. Cuma hukumnya haram. Haram tu dia berdosa. Nah. Jadi kalau dah tak ada wuduk, bukan salam, terus kentut apa buat? Bangkit aja lah, kabur pada makmum. Situ cakap salah ni bukan sembahyang. Tuan-tuan, saya dah kentut. Wirid dah. Bagi mikrofon kepada orang belakang. Dia ada wirid. Kita diam berwuduk. Ya. Ini perkara situasi ni dia bila dah berlaku baru dia sedar, dia tak tahu apa nak buat lepas tu. Ya. Jadi haram ya, buat apa jangan melakukan, tak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya, dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Yang ni sebelum ambil wuduk tu bacalah bismillahirrahmanirrahim ya. Sebut nama Allah. Yang ni tiada mengucap bismillah atasnya. Itu sabda Nabi ya. Baca lagi. Apa kata Nabi tentang wuduk ni? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirwatul wudu'i marratan, faman tawaddan marrataini kana lahu kiflani minal ajr, wa man tawaddan salasan fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Artinya asal wuduk itu sekali-sekali pada anggota. Kemudian sekali je. Nak ngesahkan wuduk itu sekali sah lah ya. Basuh muka sekali sah, basuh tangan sekali sah. Asal sekali je. Sekali-sekali je pada kita anggota. Maka barang siapa mengambil wuduk dua kali adalah baginya dua ganda daripada pahala. Kalau sekali je sapu muka ataupun basuh muka, dapat pahala. Kalau dua kali, dapat dua kali pahala. Hendak bertanda dua kali pahala. Dua kali ganjaran. Dapat dua kali. Ya. Dan barang siapa mengambil wuduk tiga kali, yang sunatnya 3 kali. Paling sikit dan sempurna 3 kali ya. 3 kali, maka yang itulah wuduk anbiya. Itulah wuduk nabi-nabi. Anbiya tu nabi-nabi. Kalau seorang panggil nabi, kalau kami anbiya. Nabi-nabi wuduk kami. Punya nabi-nabi pada ambil wuduk. Caranya wallahu alam. Cara dia mengalah, dia ada kitab nabi tadi syariat. Macam mana dia ambil macam kita ke cara wallahu alam. Saya tak tahu mengapa. Tanyalah ulama yang berusaha tahu ya. Jadi wuduk 3 kali. Itulah wuduk segala nabi-nabi. Dan siapa mengambil wuduk 3 kali, maka itulah wuduk anbiya. Yang dahulu daripada aku daripada Nabi Muhammad ya. Ini yang pesan dari Nabi. Yang Nabi sebelum aku ambil wuduk juga, tapi dia 3 kali. Itulah wuduk mereka. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa lagi? Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan sebagainya. Sebelum Nabi ya, mereka yang wuduk itu. Alright. Dan tersebut dalam Ihya. Kitab Ihya itu namanya Ihya. Penuhnya Ihya Ulumuddin. Siapa pengarangnya? Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Karangan Imam Al-Ghazali. Dan tersebut dalam Ihya dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali. Sekali Nabi ambil. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali je. Kemudian dia bersabda, dan sabdanya inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyang melainkan dengan dia. Dan mengambil wuduk Nabi 2 kali. Boleh sekali sah tu, tapi tak terima dari Tuhan kan? Sembahyangnya tak terima lepas tu, kata Nabi ya. Melainkan dengan dia. Artinya terima dari Tuhan. Saya salah penerangan tu. Dia buat sekali-sekali. Inilah wuduk yang diterima Tuhan sekali tu. Kalau tak ada yang ni tak terima Tuhan, tak ada wuduk namanya. Mesti sekali dulu ratakan. Bila tu baru namanya wuduk. Yang inilah wuduk yang diterima oleh Allah ya. Sekali-sekali. Kan? Maknanya kalau batal sekali tu sah lagi. Terima Tuhan, boleh sembahyang saja. Sekali-sekali ya. Melainkan dengan dia ya. Dan mengambil wuduk Nabi 2 kali. 2 kali pula. Apa sabdanya? Barang siapa mengambil wuduk 2 kali,
memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 kali ganda. Kali 2 ya? 2 kali ganda. Orang 10 jadi 20, orang 40 jadi 80. Tak tahu apa Tuhan nak bagi, cukup lah Tuhan lah. Tapi 2 kali ganda, 2 kali. Kemudian dan mengambil wuduk Nabi 3 kali pula. Lepas tu dia bersabda, inilah wudukku. Ini wuduk Nabi kamu, aku ni, Muhammad SAW. Inilah wudukku. Dan wuduk Anbiya dan wuduk Nabi-Nabi sebelum aku pun menjadi 3 kali. Yang dahulu daripada aku. Jadi 3 kali ya. Kalau 4 kali? Kalau 4 kali? Namanya pembaziran. Pembaziran 4 kali ya. Pernah Rasulullah tegur seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abi Waqqas. Ada orang Abi Waqqas dan Abi Waqqas dengan ambil wuduk dan sungai. Wuduk sungai tu. Dia tegur Nabi, "Wahai Sa'ad, pembaziran apa yang kamu lakukan sekarang ni?" Jawab di Sa'ad, "Adakah pembaziran ambil wuduk ya Rasulullah?" Jawab Nabi, tak ada nak ambil kata kat saya kata lah. Ya. Bahkan kata Nabi ya, boleh membazir. Orang bazir tu apa pokoknya? Haram. Ya, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kalau lebih 3 kali membazir. Yang paling sempurna, yang paling apa ialah 3 kali ya. Lepas tu kita sunat meniga-nigakan. Okey, ada bangkangan. Yang ni, 3 kali ni. Tak ada bangkangan. Alhamdulillah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Artinya tiada terima Allah yang ini tidak sah, tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga ia mengambil wuduk. Kalau tengah hadas, ada hadas, artinya tak ada wuduk. Yang bila tak ada wuduk, sembahyang tak sah. Ada 2, satu hadas kecil, lagi satu hadas besar. Nak sembahyang mesti hilang dua-dua. Hadas kecil tak ada, hadas besar pun tak ada. Ya, hadas besar apa? Hadas yang mewajibkan mandi. Itu namanya hadas besar. Wajib dia mandi. Ada 6 perkara yang mewajibkan dia mandi. Yang pertama, apabila bertemu antara 2 khitan, lelaki dan perempuan. Bila bertemu kedua tu, maka wajib dia mandi. Atau cakap kasarnya bersetubuh. Apabila lelaki dan perempuan bersetubuh, maka wajib dia mandi ya. Yang kedua, keluar mani. Walaupun tak subuh dia keluar mani. Wajib dia mandi lepas itu. Yang ketiga, mati. Mati wajib mandi. Siapa mati? Siapa wajib? Siapa wajib mandi tu? Orang mati juga, orang yang hidup. Orang yang hidup lah wajib memandikan orang yang sudah mati. Itu 3. 3 yang umum. Kena lelaki dan perempuan, dua-dua kena. Bila berlaku 3 perkara ni, atas lelaki atau atas perempuan, dua-dua kena mandi. Wajib mandi. Yang 3 lagi, ini khusus untuk wanita, khusus untuk perempuan. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang 3 belajar. Haid, nifas, belajar. Bila ada berlaku 3 perkara ni, wajib mandi ya. Itu 6 tempat, 6 perkara yang mewajibkan mandi. Bila mandi, baru ikut adab-adabnya lah. Baru tak ada hadas besar. Bila tak ada hadas besar, baru boleh sembahyang. Tapi caranya ada adabnya. Kita baca surah Salikin ada itu, ataupun Hidayatul Salikin ada bab mandi ya. Saya sini tak baca Hidayatul Salikin, tapi tempat lain dah tamat pun. Di Taman Bukit Indah dah tamat Hidayatul Salikin. Bab mandi ada. Sini ada ustaz baca Hidayatul Salikin. Tak ada ustaz baca Hidayatul Salikin di sini. Jangan juga ustaz suruh baca Hidayatul Salikin sudah ada berapa kali. Alright. Jadi maknanya tidak diterima Allah yang ini tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga ia mengambil wuduk. Bila ambil wuduk tak ada hadas, hilang hadas. Ada wuduk tak ada hadas. Tak ada wuduk ada hadas. Bila ada hadas tak ada wuduk. Faham kan? Ada hadas tak ada wuduk. Bila ada wuduk tak ada hadas. Bila dah mandi tak ada hadas besar.
Ya, tak ada hadas besar. Tapi syarat dia ikut adab-adab lah. Sebelum mandi tu dia ambil wuduk dulu. Sebelum mandi ambil wuduk dulu. Dan tengah mandi tu dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Lepas itu dia boleh sembahyang. Tak payah ambil wuduk lagi dah. Tapi kalau tengah mandi dia kencing, macam kena ambil wuduk lagi ya. Tengah mandi dia kentut macam batal wuduk tak? Batal wuduk, kena ambil wuduk lagi ya. Ada masa saya budak-budak tu ada tuan guru ngajar. Ya, kalau dah ambil hadas besar, tak payah lagi ambil wuduk katanya. Ya, tapi pokoknya dia tak terangkan yang itu. Kalau dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, memang tak payah ambil wuduk. Tapi kalau ada perkara yang melakukan wuduk, membatalkan wuduk, kena ambil wuduk semula ya. Yang itu tuan guru tu tak nak menerangkan yang itu. Maknanya lepas mandi itu bukan mesti boleh sembahyang. Kalau tak ada wuduk, kena ambil wuduk ya. Kalau ada wuduk, tak ada melakukan perkara yang membatalkan wuduk, masa itu tak payah ambil wuduk ya. Alright. Ada bangkangan. Yang ni tak ada. Kuat ya. Alright ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i, nurun 'ala nur. Cahaya atas cahaya. Wuduk atas wuduk itu nur atas nur, yakni tajdidul wuduk. Itu kebajikan. Dan kebajikan atas kebajikan. Nurun 'ala nur. Nur atas nur, cahaya atas cahaya. Kebajikan atas kebajikan. Itu dua kebajikan. Tapi dengan syarat wuduk yang mula-mula itu digunakannya dalam sembahyang atau digunakannya dengan untuk masak dan sebagainya. Baru boleh ambil wuduk lagi. Dapat dua pahala. Nur atas nur, cahaya atas cahaya. Jadi ini yang diamalkan oleh seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Sampai Nabi tanya Bilal tu, wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar kasut kamu terompah kamu berbunyi dalam syurga, kurang. Jawab Bilal, aku tak ada apa banyak ibadahnya ya Rasulullah. Tak adalah rajin benar apa ni. Tapi agak akulah amalan yang tak pernah aku tinggal. Apabila aku habis wuduk, aku terus kembali mengambilnya. Bila batal wuduk aku ambil wuduk balik. Kemudian lepas aku ambil wuduk tu, aku sembahyang sunat wuduk. Ini jarang kita buat ni, sembahyang sunat wuduk ni. Patut buatlah sekali. Lepas ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk. Itu amalan Bilal bin Rabah. Sehingga Nabi dengar bunyi tapak kasutnya di syurga. Alright. Kemudian apa lagi? Riwayat daripada hadis. Riwayat lain ya. Bahawasanya hamba yang mukmin apabila selesai daripada mengambil air sembahyang, maka membaca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selalu kita bacalah ya. Sampai untuk tu. Boleh tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah, ini wuduknya ni. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa ni. Hebat ni. Ini doa ni apa? Di antara ini tasbih kafarah namanya. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang paling keluar tasbih ni, tasbih kafarah. Bukan tasbih kifarah tak, kafarah. Maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka Allahumma bihamdik. Wahai Tuhan, segala puji bagi Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun dengan kamu. Wa atubu ilaik, dan aku taubat kepada kamu. Aku taubat kepada kamu. Itu dia, itu tasbih kafarah tadi. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dengan dan dengan kepujian untukmu naik saksi
Bahawasanya tiada Tuhan selain Kau. Aku bermohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini tasbih kafarah ya. Baca tu. Dalam Hidayatus Salikin tuan-tuan, sebarang siapa baca doa selepas nanti wudu, doa tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa baca doa ini, seluruh anggota badannya itu dikira suci. Seluruh anggotanya. Siapa tak baca, tengok balik. Hidayatus Salikin orang tak taman-taman Bukit Indah, tengok balik, cek balik. Dah habis dah, tamat dah kitab. Siapa tak baca, hanya anggota wuduknya saja yang bersuci. Dengar dengan saya ni. Siapa baca doa tadi, seluruh anggota itu dikira suci. Siapa tak baca, hanya anggota wuduk dia saja yang suci. Tangannya, mukanya, betul-betul lah kepalanya. Dari tak suci. Tengkuk tak suci. Paha tak suci. Kaki bawah suci. Jadi tak semua suci ke, atau sebahagian anggota yang suci? Kalau tak semua suci, baca doa dia. Senang, itu cukup benar. Boleh hafal. Tak boleh hafal macam apa? Ambil kitab. Baca. Salah. Okey. Di materi. Bila siapa baca dia, doa dia, di materi. Apa tu di materi? Di patri. Tahu patri? Ya Allah. Orang tengok orang welding. Di patri. Di materi. Yang tu dicop. Di materi kebajikan, kemudian dihantarkan dia di bawah arat. Tulis, dicop, tak mahu itu, betul letak bawah arat. Tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Di hari kiamat esok ada convocation besar-besaran. Apa dia convocation? Penyampaian ijazah, penyampaian surat amal. Itu convocation besar-besaran. Semua menerima. Dalam dunia ni convocation orang yang dapat sijil yang dapat. Yang tak lulus tak dapat. Esok di akhirat dapat pelaka. Ada pemberian kitab amal secara besar-besaran. Semua orang dapat. Itu untuk orang beriman saja. Orang kafir dah masuk neraka dah. Ini untuk orang beriman. Ada penyampaian sijil. Orang menerima sijil itu ada tiga cara. Yang pertama, dia menerima sijilnya dengan tangan kanannya. Itu tanda lulus itu, dengan tangan kanan. Yang kedua, dia menerima sijil dengan tangan kirinya. Itu tanda gagal. Gagal. Golongan kiri itu gagal. Yang ketiga, dia menerima sijilnya dari belakang. Cucuk dada tu, pembuih ke belakang, ambil dari belakang. Itu tiga cara. Dua ni gagal. Yang berjaya hanya yang pertama tadi, iaitu yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Allah tegaskan Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisap dengan hisap yang ringan. Cek yang lebih kurang tu. Cincai yang dekat cek. Macam custom check kita lah. Kalau kita turun balik ke Mekah, dari Mekah, macam mana custom check? Ya? Bersangatan ke atau lebih kurang je? Tak pernah balik ke Mekah ke mana? Macam mana custom check? Cincai je, tanya je. Tak ada cek, tak ada seorang kopek apa ni tak. Itu kalau balik dari Mekah. Tapi kalau balik dari China, tu dicek semua. Semua sekali, serongkau betul-betul. Tambah orang perempuan. Dicek betul-betul. Ini hisaban yasira. Ringan aja ceknya, lebih kurang je. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa penuh kegembiraan. Tuan-tuan, yang paling membahagiakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua masuk syurga. Itu paling mengembirakan. Ini bukan semua dapat ni, Nabi-Nabi ada yang tak dapat. Tapi kalau dapat, itulah mengembirakan ya. Yang pertama. Yang kedua, tangan kiri.
Itu akan dicek yang bersangkutan. Hisaban syadida namanya. Hisab yang bersangkutan. Ya, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Ya. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Tahukah kamu siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas-panas, asap yang panas, udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Tanda gagal tu dapat langgit ya, orang-orang kiri. Lagi teruk apabila dia cucuk dadanya dengan jaringnya, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Itu lagi teruk. Sambungan daripada ayat yang mula-mula saya baca tadi, surah Al-Insyiqaq ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, cucuk dada tembus belakang, ambil kitab dari belakang. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Jerit. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang bernama sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka yang tujuh ya. Itu penerimaan kitab di akhirat tu ya. Jadi dicap kebajikan, kemudian dihantarkan dari warat, tiada dibuka hinggalah diberi kepadanya pada hari kiamat. Apa panjang mana tu? Habis tu dah bunyi lah ya. Saya dengar bunyi tu ni. Selalu saya tak dengar bunyi, malam dengar. InsyaAllah kita yang baca tu. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu, sekarang kita baca. Panjang cerita ni lah. Bab kuduk lagi. Okey, untuk malam ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, jangan kempunan, ada apa-apa komen? Tak ada. Sila. Saya tanya tentang macam kalau start kuliah kan. Okey, masa tu waktu azan tutuplah masa tu. Adakah patut start berhenti ke atau teruskan kuliah? Teruskan kuliah, lepas kuliah azan apa salahnya? Lambat sikit azan apa salahnya? Setengah jam pun tak apa. Tak apa. Apa salahnya lambat? Tapi kalau nak ikut masjid negeri, itu lain. Masjid negeri, ya, lepas aja itu bukan waktu Covid ni tau. Waktu tu lain. Saya dah puluh-puluh tahun dah ngajar, tahulah. Lepas tengah ngajar tu, dia pun azan. Tengah ngajar dia azan, saya berhenti lah. Lepas dia azan, kita sambung ngaji. Sambung lagi 10 minit ke 15 minit lepas itu. Itu di masjid negeri. Boleh lah cara itu, boleh. Tapi cara masjid tapan, boleh juga. Tak apa, lambat azan. Orang tak tahu kan? Ada keliru kan kalau orang azan pukul 10 umpamanya? Keliru kan? Tak ada keliru ya. Lantaklah. Bila dia azan, ada pahala jawab azan. Kemudian ada pahala sunat qabliyah isya. Ada pahala doa lepas sembahyang. Kemudian pahala berjemaah pula ya. Kalau tak azan, terus kamat dia terus sembahyang. Tak ada pahala jawab azan, tak ada pahala jemaah qabliyah isya dan sebagainya. Jadi mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Mana-mana boleh. Yang tak betul tak buat. Itu yang betul ya. Alright, lagi? Bagus, terima kasih. Tak ada lah. Dia yang besar pahala. Kerana dalam majlis ilmu ni, orang yang paling besar pahalanya ialah as-sa'il, orang yang bertanya. Nombor 2 baru al-alim, ya, tok guru. Tapi kalau ramai orang nanya, dia jawab. Ustaz nanya, dia jawab. Haji Firdaus nanya, dia jawab. Haji Ma'an nanya, dia jawab. Siapa besar pahala? Siapa besar pahala? Orang jawab dia banyak kali. Kumpul dia besar pahala. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi guru dia banyak pahala, bertanya, seorang tanya, dia jawab, seorang tanya, apa pun besar pahalanya. Alright. Sekian dulu, minta maaf dia. Macam pandai menok, dia bukan pandai pun. Action ni. Jadilah ada action pun jadilah. Kalau tak ada action, apa yang ada? Udahlah ilmu tak ada, action tak ada, apa tak ada.
Jadi sekurang-kurangnya ada action. Esok tanya dia, siapa yang ngaji semalam? Jawab, Ustaz action. Ustaz action kata, tak apalah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.